Assalamualaikum, selamat berpuasa dan terima kasih. Sekarang ni puan semua sedang menonton video daripada Zaksu Channel. Jadi kepada sesiapa yang belum subscribe lagi channel ni, bolehlah tekan butang subscribe yang dekat bawah tu. Yang mana yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Sebut saja pasal kes pembunuhan, pasti kita semua akan membayangkan satu perbuatan keji yang dilakukan oleh mereka yang tak ada hati perut ataupun yang tidak berperi kemanusiaan. Ada yang kejam, ada yang pelik dan ada yang seram. Dan yang paling tak boleh dihadam oleh orang ramai apabila satu-satu kes pembunuh yang si pembunuhnya tidak dapat dikenal pasti dan kes tersebut ditutup ataupun tergantung sepi, yang meninggalkan pelbagai teori dan spekulasi yang dibuat oleh orang ramai. Jadi itulah apa yang saya nak kongsikan pada malam ni, iaitu tentang satu kes pembunuhan yang pembunuhnya masih lagi bebas dan kes tersebut tergantung sepi. John Bennett adalah seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 6 tahun. Hidup dia bagaikan mimpi yang diimpikan oleh kanak-kanak yang sebaya dengan dia kerana dia memiliki segalanya dan lebih daripada apa yang dia inginkan. Ayah dia merupakan seorang tokoh korporat yang sedang membangun dengan sebuah syarikat. Ibu dia pula adalah seorang lepasan graduan kewartawanan dan juga bekas ratu cantik yang dikenali dan disegani. John Bennett, kanak-kanak perempuan tadi, dia memiliki seorang abang yang berusia dalam lingkungan 10 atau 11 tahun pada masa itu yang bernama Burr Ramsey. Kehidupan John Bennett lebih mewah apabila ibu dia mengenalkan dia ke dalam bidang dunia glamour ratu cantik. John Bennett semasa berusia 6 tahun, dia menyertai banyak pertandingan ratu cantik kanak-kanak dan semakin dikenali. Sebelum dia ditemui mati pada malam dia bersama dengan keluarga dia balik daripada menghadiri satu parti Christmas pada 26 Disember 1996. Pada 25 Disember 1996 malam tu, lepas daripada diorang satu keluarga balik daripada satu parti Christmas, sampainya di depan rumah, ayah dia nama John, angkat John Bennett daripada kereta masuk ke dalam bilik dia. Lepas daripada tu, ayah dia menghabiskan masa dia bersama anak lelaki dia yang bernama Burr tadi, yang berusia 11 atau 10 tahun tu, untuk menyiapkan satu set permainan kereta api yang merupakan hadiah Christmas kegemaran dia pada malam tu. Jadi ayah dia tolong untuk siapkan set tersebut supaya anak lelaki dia ni boleh cepat-cepat masuk tidur. Jadi bila dah siap, diorang pun masuk tidur. Dan pada malam yang sama tapi tarikh yang berbeza. Kan bila dah pukul 12 tengah malam, dia dah jadi tarikh lain dah. Pada malam tu, pada hari tu 25 hari bulan. Tapi bila dah 12 tengah malam, dia dah masuk 26 Disember 1996. Dah jadi tarikh lain walaupun malam yang sama. Jadi pada 26 Disember 1996, malam yang sama, tarikh yang berbeza, pada pukul 4 pagi, ibu John Bennett, Patsy Ramsey, terjaga daripada Lena. Masa dia jaga tu, mungkin dia berkeliaran dalam kawasan rumah dia. Dan masa itulah dia terjumpa 3 nota kecil yang disusun kemas di atas tangga dalam rumah dia. Dan kemudian dia ambil dan baca nota tersebut. Nota tu tertulis mengatakan yang anak dia, John Bennett, dicolek. Terkejut dengan apa yang dia baca, dia terus lari menuju ke bilik anak dia untuk kepastian. Ternyata anak dia benar-benar dah hilang dan tak ada dalam bilik pada malam tersebut. Secara ringkasnya, isi dalam surat tersebut menyatakan si pencolek mahukan wang tebusan sebanyak $118,000 kalau nakkan balik anak diorang. Kalau diorang tak tunaikan permintaan si pencolek tu, si pencolek ni akan bertindak keras ataupun kasar terhadap anak diorang. Pada hari yang sama juga, dalam lingkungan pukul 5.50 pagi, hampir ke pukul 6,
Ibu John Bennett tadi, Patsy Ramsey, dia menelefon dan membuat laporan polis tentang kes penculikan anak dia pada hari yang sama. Dan tak lama kemudian polis pun sampai bersama dengan detektif untuk buat pemeriksaan dan mencari petunjuk di seluruh kawasan rumah dalam dan luar rumah diorang, sebarang petunjuk tentang kes penculikan tersebut. Dan pada hari tersebut bukan hanya pihak polis, malah jiran, tetangga dan juga saudara mara terdekat keluarga Ramsey turut berada di situ. Jadi hari itu orang ramai. Ternyata usaha pihak polis untuk mencari petunjuk membuahkan hasil apabila ayah kepada John Bennett, kanak-kanak perempuan tadi, bersama dengan kawan dia turun ke bahagian bawah tanah rumah dia, dan di situlah dia orang jumpa mayat John Bennett dengan keadaan leher dia dijerut, tangan dia diikat dan juga terbaring di atas lantai berlapikkan selimut. Dan dikatakan, dan tambahan lagi, terdapat satu kesan tusukan pada badan John Bennett seperti renjatan elektrik. Dan yang anehnya di sini, ayah kepada John Bennett, ayah dia nama John, dia tidak langsung memaklumkan kepada pihak polis. Malah dia mengangkat mayat anak dia masuk ke dalam bilik anak dia dulu, baru dia bagi tahu pihak polis. Di sini kita boleh nampak yang dia dah pun mencemari lokasi kejadian. Dan bertambah pelik lagi ataupun kesilapan lainnya apabila dia John, ayah John Bennett tadi, disoal siasat dengan kawan dia yang jumpa mayat John Bennett secara bersama dalam satu bilik. Kan biasanya kalau soal siasat dilakukan dalam bilik yang berasingan, tapi pada hari tersebut diorang disoal siasat dalam satu bilik yang sama. Jadi takkan ada percanggahan maklumat. Kalau diorang tipu pun polis tak boleh kesan, sebab diorang disoal siasat sama-sama sekali dalam satu bilik. Dan yang janggalnya ataupun yang peliknya lagi, pada pukul 4 pagi, ibu John Bennett mengatakan dia jumpa 3 keping nota yang tertulis ugutan dan mengatakan anak dia diculik serta meminta wang tebusan. Kemudian pada hari yang sama, pada siang hari, ayah dia pula jumpa mayat John Bennett dalam rumah diorang sendiri di ruangan bawah tanah pada hari yang sama. Kalau John Bennett dah mati, kenapa si penculik masih lagi minta wang tebusan? Hasil bedah siasat pihak polis mengatakan sekorok John Bennett macam mengalami gegaran ataupun retak seperti dipukul oleh satu objek yang keras dan tumpul, dipercayai lampu suluh. Tambah pihak polis lagi, terdapat satu DNA asing pada seluar dalam John Bennett yang dia pakai pada malam tersebut. Jadi hasil daripada penemuan DNA asing pada seluar dalam John Bennett, terdapat kemungkinan yang John Bennett ni didera secara seksual. Orang ramai mula berdebat dan ataupun membawang dengan beranggapan bahawa kematian John Bennett mungkin berkait dengan karier dia sekarang ni, yang di mana dia berpenampilan seksi dengan gaya yang lemah gemalai di khalayak ramai. Ini akan menarik perhatian lelaki pedofil yang telah membunuh dia. Okay, yang tu cuma tanggapan orang ramai. Pedofil ni dia merujuk kepada satu sakit ataupun gangguan mental ataupun kecenderungan tarikan seksual terhadap kanak-kanak yang berusia 11 tahun dan ke bawah. Yang tu pedofil maksudnya. Walaupun begitu, tiada seorang pun suspek tetap yang ditahan sepanjang sesi soal siasat berlangsung, sebab tiada bukti kukuh untuk mengaitkan suspek tersebut sebagai suspek utama. Bahkan banyak konspirasi dalaman yang dikaitkan dengan keluarga Ramsey dan juga peguam peribadi diorang, yang dikatakan seolah-olah diorang ni menyembunyikan sesuatu. Keluarga Ramsey dikatakan juga banyak mengelak daripada memberi kerjasama kepada pihak polis dan media. Ada teori mengatakan ibu bapa John Bennett sendiri yang merangka kes penculikan tersebut bagi menutup kesalahan mereka yang membunuh anak sendiri. Kemudian dalam tahun 2016,
Hasil siasatan semula dijalankan oleh pakar-pakar yang diundang untuk muncul dalam sebuah rancangan TV yang bertajuk The Case of John Bennett Ramsey. Rancangan tersebut hampir berjaya merungkai misteri kematian John Bennett secara teliti dan terperinci berpandukan bukti-bukti kukuh. Mereka mengeluarkan kenyataan mungkin abangnya sendiri yang membunuh yang tidak sengaja telah mencederakan John Bennett sehingga mati. Bagi mengelakkan anak lelaki diorang dicekup polis, pasangan Ramsey telah mereka-reka cerita seolah-olah anaknya telah dicolek dan dibunuh oleh orang luar. Kemudian semasa sesi temu ramuh dilakukan dalam rancangan TV tersebut, Burr Ramsey, abang kepada John Bennett, macam ketawa kecil apabila ditanya tentang hubungan dia dengan adik dia John Bennett dan bagaimana perasaan dia apabila tahu adik dia meninggal dunia. Oleh pakar psikologi, ini menunjukkan sebagai seorang abang, Burr Ramsey langsung tidak peduli, tidak risau dan tak kisah tentang kematian adik dia. Kemudian ada yang menceritakan masa kecil Burr, dia ni boleh dikatakan berkelakuan kasar terhadap John Bennett. Mungkin disebabkan dengan kelahiran John Bennett, tumpuan lebih beralih kepada adik dia. Jadi dia rasa diri dia tu tersisih. Lebih-lebih lagi bila adik dia mencuburi bidang ratu cantik yang merupakan minat ibu dia. Jadi ibu dia lebih memberi perhatian kepada John Bennett. Burr Ramsey menyelesaikan tuntutan dia di mahkamah sebanyak 750 juta terhadap CBS. Ini kerana tahun lalu Burr Ramsey dikatakan menampak penyiar ketika itu sebab dengan tuduhan memfitnah dia sebagai pembunuh John Bennett. Ibu bapa John Bennett selalu mengatakan bahawa orang asing telah membunuh gadis kecil mereka, dan pada tahun 2016 nampaknya mereka terbukti benar apabila ada seorang lelaki membuat pengakuan. Seorang guru yang berusia 40 tahun bernama John McCarr yang ditangkap di Thailand membuat pengakuan yang dialah yang membunuh John Bennett. Tapi segala pengakuan dia dan maklumat yang diberikan bercanggah dengan maklumat yang ada kepada pihak polis. Contohnya dia cakap dia membius John Bennett pada malam tersebut, tapi hasil bersiasat mengatakan tak ada pun ubat bius dalam badan John Bennett. Dan yang kedua, bila pihak polis tanya bagaimana dia masuk ke dalam rumah tersebut, dia tak mampu jawab. Dan yang ketiga, sampel DNA yang ada pada seluar dalam John Bennett tak sama dengan sampel DNA dia. Kemudian pengakuan kedua pula dilakukan oleh Gary Oliver dengan menulis sepucuk surat yang diberikan kepada kawan dia. Kemudian kawan dia bagi kepada pihak media dan kemudian pihak media sampaikan kepada pihak berkuasa. Gary pada waktu itu berada di dalam penjara atas tuduhan pornografi kanak-kanak dengan hukuman selama 10 tahun. Jadi sebab tu dia bagi surat tu kat kawan dia. Kemudian kawan dia bagi kepada media dan media bagi kepada pihak polis. Kemudian pihak polis mengatakan pihak polis akan menyiasat mengenai surat tersebut. Okey, ini contoh isi surat tu. Dia tulis dalam bahasa dia tapi saya translatekan balik. Hampa boleh baca. Kemudian ada lagi seorang suspek yang bernama Michael ditahan dan disoal siasat. Walau bagaimanapun, pihak polis tiada bukti kukuh untuk menahan ketiga-tiga suspek tersebut, dan dengan sampel DNA diorang bertiga tak sama dengan sampel DNA yang ada pada seluar dalam John Bennett. Jadi diorang bertiga ni dinyatakan bukan suspek utama kes pembunuhan tersebut.
Ibu John Bennett Pesty Ramsey mati ataupun meninggal pada tahun 2016 kerana mengidapi penyakit kanser ovari. Ayah dia John masih lagi hidup. Kemudian abang dia Burr Ramsey kini merupakan seorang penanalisis komputer yang berjaya. Dan kes pembunuhan John Bennett masih lagi menjadi misteri dan belum selesai. Jadi sehingga kini kes tersebut walaupun dah hampir 25 tahun berlalu masih belum dapat diselesaikan secara rasmi. Dan pembunuh John Bennett pada 26 Disember 1996 masih lagi kekal misteri dan tidak ditemui. Jadi sampai situ saja perkongsian dari saya tentang kes pembunuhan yang tergantung sepi. Jadi kalau hampa suka dengan video-video dari saya, jangan lupa like, komen, share. Dan juga jangan lupa untuk ajak kawan-kawan hampa tengok video ni dan pakat subscribe ramai-ramai. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum.